Al- Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada umatnya untuk menjadi hujah pada umat Nabi Muhammad dalam bidang dakwah. Dahulu saya tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan Al-Quran sebagai mukjizat? Dan ketika tingkatan 4, tingkatan 5, cikgu yang mengajar ataupun ustaz yang mengajar pengajaran Islam menyatakan bahawa kehebatan bahasa Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh orang Arab. Saya tertanya-tanya, sebagai seorang yang belajar di aliran sains ketika itu, tertanya-tanya, apakah yang dimasukkan Al-Quran sebagai mukjizat? Bagaimana orang Arab yang pandai bahasa Arab, pandai sastra di kala itu, tidak mampu untuk menandingi bahasa Al-Quran? Sehinggalah apabila saya sampai belajar di peringkat universiti, saya belajar di UPM dalam bidang sains pertanian ketika itu, masih lagi tertanya-tanya sebab tidak mengetahui bahasa Arab itu sendiri. Setelah saya menamatkan pengajian dalam bidang sains pertanian di UPM, saya merantau ke Pakistan, belajar di Institut Bahasa Arab, Institut Bahasa dalam bidang diploma bahasa Arab di Islamabad, Pakistan. Kemudian saya meneruskan pelajaran di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Di kali itu saya dapat menguasai bahasa Arab. Apabila saya dapat menguasai bahasa Arab, kemudian saya dapat menilai, oh benar, Quran adalah satu mukjizat sudut bahasa yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh manusia. Tuan-tuan dan sekalian, Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Oleh kerana perkataan mukjizat itu berkata na'ajaza, yang tidak mampu ditandingi oleh manusia, demikian jugalah Al-Quran. Hebat bahasa orang Arab ketika itu tidak dapat menandingi bahasa Al-Quran. Walaupun mereka menyatakan bahawa Nabi Muhammad sebagai ahli syair, namun demikian apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Qutb, mereka mengenali Nabi Muhammad, mereka hidup dalam lingkungan bersama dengan Nabi Muhammad, mereka tahu siapakah Nabi Muhammad, bagaimana secara tiba-tiba Nabi Muhammad boleh menjadi ahli syair. Ini adalah satu tohmahan yang mereka lakukan ataupun mereka ada-adakan semata-mata untuk menolak ajaran Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran mencabar mereka. Kalau kamu masih ragu bahawa kebenaran Al-Quran ini datang pada Allah SWT, buat kitab yang lain seperti Al-Quran. Sebab itulah dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah SWT mencabar manusia. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Rasulullah, seandainya jin dan manusia bersatu, bergabung untuk mengadakan satu kitab seperti mana Al-Quran, untuk menandingi Al-Quran, nasyiria mereka tidak akan mampu untuk melakukannya walaupun mereka saling bekerjasama antara satu sama lain. Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsiran beliau At-Tafsir Al-Wadih Al-Muyassar menyatakan bahawa pada kebiasaannya jin dan manusia tidak akan bergabung dan dalam melakukan suatu pekerjaan. Namun andai kata mereka bergabung sekalipun, mereka tidak akan mampu untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Ini cabaran yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian Allah SWT menjelaskan lagi dalam surah Hud, kalau kamu tidak mampu untuk membawa satu kitab seperti Al-Quran, bawa 10 surah saja. Al-Quran mengandungi 114 surah. Sekarang kamu bawa 10 surah saja. Am yaqulu naftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithli muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Apakah kamu menyatakan bahawa Nabi Muhammad yang mengada-ngadakan mereka Al-Quran? Qul fa'tu bi'ashri suwarin. Katakanlah wahai Rasulullah, bagi tahu pada mereka, bawa 10 surah sahaja yang dapat menandingi Al-Quran. 10 surah yang kamu rekakan dapat menandingi Al-Quran. Sekiranya kamu benar dengan janji kamu ataupun kamu mampu untuk melakukannya. Lalu Allah SWT menjelaskan, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bawalah pembantu-pembantu kamu selain Allah sekiranya kamu benar. Mereka tidak mampu untuk mengadakan Quran walaupun 10 surah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah SWT menjelaskan,
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Seandainya kamu masih ragu lagi kebenaran Al-Quran datangnya pada Allah SWT yang telah kami turunkan pada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin. Pada kali ini bawa satu surah saja. In kuntum shadiqin. Sekiranya kamu benar dengan dakwaan kamu. Dan sebelum itu Allah SWT jelaskan, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bawalah saksi-saksi kamu di kalangan manusia dan jin yang boleh membantu kamu untuk membawa satu surah saja jika kamu benar dengan dakwaan kamu. Namun demikian, cabaran demi cabaran yang diberikan oleh Al-Quran, mereka tidak mampu untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Bahkan Syekh Said Qutb dalam tafsiran beliau Fi Zilalil Quran nyatakan bahawa cabaran yang Allah berikan ini bukan hanya untuk masyarakat Arab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sehingga hari ini diberikan cabaran. Sekiranya kamu meragui kebenaran Al-Quran, datangnya daripada Allah SWT, bawa satu surah yang dapat menandingi Al-Quran. Sehingga sekarang tidak ada manusia yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Menunjukkan bahawa Al-Quran sebagai mukjizat daripada Allah SWT. Sebab itulah dalam ayat berikutnya Allah SWT menjelaskan, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Seandainya kamu tidak mampu melakukan, وَلَنْ تَفْعَلُوا, lan dalam bahasa Arab ni maksudnya forever. Maksudnya sampai bila-bila kamu tidak akan dapat mampu menandingi kehebatan Al-Quran. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Andainya kamu sedar kamu tidak dapat menandingi kehebatan Al-Quran dan kamu masih lagi tidak mau beriman dengan Al-Quran, oleh itu wahai manusia, takutlah pada azab api neraka Allah SWT di mana bahan bakarnya adalah daripada batu-batu dan tubuh manusia. Apa yang saya nak tekankan di sini, sidang pendengar sekalian, bahawa Al-Quran mencabar manusia, cabaran demi cabaran. Cabaran membawa satu kitab Al-Quran, mereka tidak mampu untuk melakukan. Cabaran membawa 10 surah daripada Al-Quran, mereka tidak mampu untuk melakukan. Cabaran untuk membawa satu surah saja pun mereka tidak mampu untuk melakukan. Dan yang terakhir, Allah mencabar untuk membawa satu ayat saja dalam surah At-Tur, ayat yang keempat. Namun demikian, mereka masih lagi tidak mampu untuk mengadakan kitab yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Bukankah itu tanda mukjizat Al-Quran datangnya daripada Allah SWT? Bukankah itu tanda benarnya Al-Quran wahyu Allah SWT?